Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita iaitu kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di hadis kita ataupun kisah kita yang ke-28. Kisah kita yang ke-28 pada malam ini adalah sebuah hadis yang sangat ringkas. Daripada buku ni pun kita dah boleh tahu, oh sekejap je ni Ustazah nak cakap. InsyaAllah, sekejap ya. Kita akan membincangkan hadis ini yang sangat ringkas dengan pengajaran yang sangat padat. Yang boleh kita ambil, yang boleh kita petik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang wanita terutamanya. Okey, baik. Di sini kita akan mulakan perbincangan di kisah kita yang ke-28 bertajuk Jangan Engkau Menyakitinya. Siapa menyakiti siapa? Dan siapakah yang berbicara di sini? Okey, baik, kita lihat. Di halaman kita yang ke-135. Ada sebuah hadis dari Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain." Nabi kata begini, tidak ada seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan isterinya daripada kalangan bidadari di akhirat akan berkata. Apakah kata-kata bidadari ini? La tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indak. Dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Baik. Maksudnya begini ya, kita lihat di sini. Nabi kata, bila ada seorang isteri di dunia, kita bernikah dengan seorang lelaki, itu suami kita. Kemudian suami ini di kalangan para lelaki memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa jika mereka masuk syurga, mereka akan memiliki isteri-isteri di kalangan bidadari. Itu jelas dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah disediakan, telah disiapkan isteri untuk lelaki-lelaki yang soleh di dunia ini dengan isteri di kalangan bidadari di dalam syurga. Jadi bila di dunia kita sebagai seorang isteri, jika kita seorang isteri lah ya, kita ada seorang suami yang soleh, namun kita menyakiti suami soleh ini. Suami yang baik ya, kita sakiti dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tindakan. Bidadari di syurga yang merupakan isteri kepada suami ini kelak akan berkata begini. Apa yang akan dia kata? Janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah membalas perbuatanmu itu. Doa bidadari ni kan, dia marahlah bidadari ni bila kita menyakiti bakal suaminya di kalangan penghuni dunia tu kan, lelaki soleh tu kan. Dia kata, moga Allah membalas segala perbuatan kamu. Dia hanya sementara di sisimu. Suami itu hanya sementara di sisi kita. Maksud sementara inilah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin akan matikan dia lebih dahulu daripada kita, ambil dia lebih dahulu daripada kita kan. Itu maksud sementara. Dan di sini dia kata dia akan meninggalkanmu. Suami yang disakiti oleh isteri itu tadi kan akan meninggalkan dia
dan pergi kepada kami. Pergi kepada kami bermakna pergi kepada para bidadari yang merupakan isterinya di syurga nanti. Okay. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sahih. Ringkaskan, bermakna kita ada tiga watak di sini dalam hadis ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama, isteri, kedua suami, ketiga bidadari. Isteri menyakiti suami yang soleh, suami yang baik, suami yang tak ada apa-apa, suami yang menjalankan tanggungjawabnya, menjalankan perintahnya. Tetapi si isteri ini, dia menyakiti suami itu tadi. Seterusnya, kita ada watak bidadari tadi dalam hadis. Bidadari ini adalah isteri kepada suami itu dalam syurga kelak. Jadi, dia tahu apa yang dibuat oleh seorang isteri kepada suaminya yang merupakan bakal suaminya dalam syurga. Maka di situ dia tak puas hati. Okay? Bidadari di kalangan isteri di kalangan bidadari ini, dia tak puas hati dengan apa yang telah dibuat oleh isteri-isteri di dunia. Lalu dia pun mengucapkan dengan ucapan itu tadi. Jadi jelas kepada kita hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita di sini, janganlah kamu menyakitinya, itu adalah ucapan bidadari kepada para isteri yang menyakiti suami-suami yang soleh. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Ringkas saja ya, terus masuk kepada pengajarannya. Baik, di sini diberikan kepada kita dengan empat pengajaran utama yang boleh untuk kita ambil. Tetapi biasalah saya kalau letak dalam slide ni biasanya kurang, tak diambil semuanya. Maka di slide saya cuma hanya memuatkan 3 pengajaran penting yang ingin saya bincangkan pada malam ini. Baik, yang pertama, okey, kita lihat di sini. Allah memperlihatkan kepada para isteri di kalangan bidadari keadaan bakal suami mereka di dunia. Kita pelik tadi kan? Ini yang dipanggilkan sebagai kisah ghaib. Kita pelik tadi. Pelik betul. Bagaimana bidadari dalam syurga boleh tahu kita ni menyakiti suami kita di atas muka bumi ini. Jadi inilah pengajaran yang boleh kita ambil. Iaitu Allah lah yang memperlihatkan kepada mereka. Kalau tak, takkan mereka tahu. Allah telah memperlihatkan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan para isteri yang merupakan ahli dunia ini, penghuni dunia ini, kepada para suami mereka. Sehingga mereka pun mendoakan dengan doa yang telah kita baca itu tadi. Okay, kepada para isteri yang menyakiti suami-suami soleh di atas muka bumi. Kemudian, yang kedua, ucapan isteri di kalangan bidadari kepada isteri di dunia yang menyakiti suaminya. Di sini, hadis ini menyebutkan apakah yang diucapkan isteri-isteri dalam kalangan bidadari terhadap isteri yang menyakiti suaminya yang ada di dunia. Jadi, lelaki-lelaki saleh, mereka akan masuk ke dalam syurga dan akan menjadi suami kepada para bidadari dalam syurga. Dan inilah yang menyebabkan para bidadari ini dia rasa marah dengan perbuatan yang tidak sepatutnya diperlakukan kepada suami-suami yang soleh itu. Maka sebab tu Nabi SAW memberitahu kepada kita apakah yang telah mereka ucapkan, iaitu bentuk amaran. Bentuk amaran daripada para bidadari itu. Jangan kalian menyakiti. Okey? Mana tadi perkataannya? La tu'zihi. Jangan kamu menyakitinya. Qatalakillah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas perbuatan kamu itu. Baik, seterusnya yang ketiga. Hadis ini merupakan sebenarnya peringatan bagi para isteri yang menyakiti suami mereka yang soleh. Okay. So fokusnya ialah isteri yang menyakiti suami yang soleh. Kita jangan tiba-tiba bila saya cakap begini, kita kata, oh habis kalau suami tu jahat, suami tu kaki pukul, suami tu yang tonyo-tonyo kepala kita, nak diam aja. Itu lain cerita, cik. Okay, itu lain cerita. Sekarang, konteks kisah kita pada malam ini ialah bila ada seorang isteri
dia memiliki suami yang baik, suami yang soleh. Tetapi apa yang dia buat, dia sering menyakiti suaminya yang soleh itu. Mungkin suami suruh dia jadi isteri yang baik. Contoh isteri yang menutup aurat. Suruh dia menjadi isteri yang solat. Suruh dia menjadi isteri yang menjaga tutur katanya. Tetapi si isteri ni tak mengindahkan apa yang diperintahkan kepada dia. Suami suruh buat baik tau tadi. Suruh tutup aurat ialah perkara yang baik. Dia mungkin boleh kata, buat apa I nak tutup-tutup aurat ni? You siapa? Ni I punya diri, I sukalah. Apa I nak buat pada diri I? Mungkin dia kata begitu kepada suaminya. Sedangkan itu adalah perintah Allah yang Allah suruh kita ni tutup aurat. Tapi bila suami nasihatkan dengan perkara baik, tidak mahu didengar. Bahkan dia menggunakan kata-kata yang kasar untuk menyakitkan hati suami itu tadi. Dia kata, macamlah you baik sangat. Macamlah you tu dah soleh sangat. Nak suruh-suruh I jadi wanita soleha. Ia sangat menyakitkan. Jadi kita para isteri, saya tahu kita orang perempuan suka sangat bercakap. Okey, suka sangat bercakap, kan? Suka sangat itu, suka sangat komen, suka sangat peli, suka sangat peli, suka sangat ni kan. Kalau ada yang kita rasa tak puas hati, ada je kita nak cakap. Jadi, kawal ucapan kita. Jangan lupa, pada sebuah hadis yang Nabi SAW ada ucapkan. Yang Nabi sabdakan sebagai peringatan kepada para isteri. Nabi ini pernah berkata kepada para sahabat, Uritun nara fa idza aktharu ahliha nisa. Okey, yakfurna. Jadi Nabi kata apa? Aku diperlihatkan tentang neraka. Dan dalam neraka, Nabi kata, Nabi nampak ada ramai wanita. Okay, ada ramai penghuninya wanita. Yang mana mereka ini telah melakukan pengingkaran. Yakfurna. Mereka melakukan pengingkaran. Di kalangan para sahabat, ketika mereka mendengar ucapan Nabi itu, mereka pun bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah wanita-wanita yang masuk dalam api neraka yang ramai itu merupakan wanita yang kufur kepada Allah, yang mengingkari perintah Allah? Nabi SAW pun menjelaskan kepada para sahabat, apakah yang dilakukan oleh wanita-wanita ini sehingga mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita bukan di kalangan dua wanita ini, jangan kita pun nak naik darah. Kita pun kata, apa ni hadis bias? Cakap wanita ramai dalam api neraka. Okeylah, kalau kita bukan di kalangan wanita yang disebutkan oleh Nabi itu tadi, Alhamdulillah, fokus pada syurga yang anda nak masuk. Okey? Fokus pada syurga yang anda nak masuk, kita janganlah berperilaku sebagaimana wanita yang akan Nabi sebutkan ini dalam hadisnya, yang akan saya bacakan ini. Jadi Nabi kata kepada para sahabat, mereka itu bukan di kalangan wanita yang mengingkari Allah, yang tak taat pada Allah. Maksudnya, yang tak beriman kepada Allah. Tetapi, mereka ialah wanita yang yakfurnal ashira. Apa maksudnya? Wanita yang mengingkari pemberian suami. Wa yakfurnal ihsan. Wanita yang mengingkari kebaikan suami yang telah diberikan oleh suami itu kepada mereka. Ada dua ya. Yakfurnal ashir, iaitu wanita yang mengingkari pemberian suami. Wa yakfurnal ihsan, wanita yang mengingkari kebaikan si suami. So, kalau kita bukan kedua-dua wanita itu, Alhamdulillah. Kita jangan pula nak marah-marah, nak ngamuk-ngamuk, nak kata itu, kata ini, tak bias lah, tak adil lah, cakap wanita paling banyak lah dalam api neraka lah, itulah ini. Dan pesanan juga untuk kaum lelaki. Jangan suka-suka kata, inilah perempuan penghuni neraka. Macamlah dalam neraka tu tak ada orang lelaki. So, Allah itu maha adil. Kalau kita buat baik, kita jadi lelaki yang soleh, kita akan masuk dalam syurga. Tapi kalau kita jadi lelaki yang tidak soleh, buat maksiat, kita akan masuk dalam api neraka. Sama juga untuk wanita.
kalau kita berusaha menjadi seorang wanita yang salihah, isteri yang salihah, berbakti kepada kedua ibu bapa kita, baik dengan kawan-kawan di sekitar kita, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan orang yang baik dalam syurga. Tapi kalau sebaliknya, contohnya tadi yang Nabi berikan, wanita yang mengingkari pemberian suami, wanita yang mengingkari kebaikan suami, padahal itu adalah perkara yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya. Maka di sini Nabi pun beritahu bagaimana situasi itu. Lelakinya lelaki yang soleh, suami yang baik, kan? Suami yang menjalankan tanggungjawab, amanah, yang menjaga isteri, yang sentiasa menasihati isterinya. Tetapi isteri ini dia mengingkari kebaikan-kebaikan suami itu tadi. Yang mana Nabi SAW jelaskan kepada kita, wanita ini lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Contohnya, Nabi beritahu kepada kita contohnya. Bagaimana seorang wanita itu dia mengingkari kebaikan dan pemberian si suami itu tadi. Contohnya Nabi kata, kalau kamu sebagai seorang suami, kamu buat baik kepada seorang isteri itu selama setahun. Dalam setahun tu suami kita buat baik dengan kita. Kan suami jaga makan minum kita, suami kita memang layan kita dengan baik. Dalam masa setahun tu tiba-tiba Nabi sebutkan, summa ra'at minka syai'a. Kemudian wanita ini, isteri ini, dia melihat sesuatu yang dia tidak suka. Ataupun mungkin dia ada tak agree, dia rasa macam menyampah ke apa dengan suami ni. Biasalah, kita ni tak perfect dalam hidup. Sama ada suami maupun isteri. Kita tidak sempurna. Pasti dalam kita berumah tangga, kan P.Ramlee kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Begitu keadaannya. So, bila kita dalam berumah tangga ni, pasti ada perkara-perkara yang silap, suami silap, isteri silap. Tetapi dalam situasi ini, konteks hadis ini, Nabi ceritakan kepada kita, wanita ini, isteri ini, bila dia melihat sesuatu pada suami tersebut, qalat, dia pun berkata, apa dia kata? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tak nampak, maknanya aku tak ada nampak pun satu kebaikan daripada diri engkau. Tak ada satu benda baik pun yang kau berikan pada aku. Padahal selama ini, setahun tu, bukankah suami tu dah berikan banyak kebaikan kepada sang isteri? Tapi isteri tu buat apa? Dia kata, bila dia nampak sesuatu yang dia tak suka, dia pun kata, tak ada satu benda pun lah yang awak buat baik dalam hidup saya ni. Bukankah itu bermakna kita mengingkari ataupun kita menafikan kebaikan-kebaikan dia selama ini? Contohlah juga saya beri. Suami kita ni suami yang soleh, suami yang baik, kan? Mungkin kita inginkan sesuatu. Contoh kita kata, abang belilah kereta besar bang, kereta ni kecil sangat lah. Ustaz tak sukalah kereta ni. Jiran sebelah naik kereta besar bang, jealous saya tengok je. Bang pergilah beli kereta besar. Suami tu pun kata, yang nak beli kereta besar ni perlu duit lagi. Kita gunalah kereta yang ada ni, alhamdulillah. Kan, daripada tak ada kereta, gunalah kereta ni. Tapi mungkin isteri tu dia tak suka. Dia boleh-boleh kalau dalam masa kita mati-mati nak kereta besar. Kan? Mati nak kereta besar tu juga. Itu yang buat dia kata, awak tahu tak, selama saya hidup dengan awak ni, tak ada satu benda pun lah yang awak bagi kat saya ni. Satu benda. Setakat kereta buruk ni apalah sangat. Nampak? Kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat menyakitkan. Sedangkan selama ini, siapa yang bekerja? Kalau isteri tak bekerja, suami bekerja. Siapa yang bekerja? Siapa yang beri nafkah? Siapa yang keluarkan duit dapur? Siapa yang keluarkan duit untuk anak-anak? Siapa yang keluarkan duit untuk dia beli makeup? Itulah contohnya kan. Nampak? So, bila isteri, dia berkata sedemikian, dia lupa tentang pemberian suaminya selama ini. Akhirnya, dia menggunakan kata-kata yang menyakitkan, yang mengingkari, yang menafikan setiap pemberian yang telah suami berikan kepada dia. Jadi, sebagai seorang isteri, ini adalah peringatan untuk kita. Supaya menjadi isteri yang menjaga tutur katanya kepada suami itu tadi. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang menafikan segala kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Yang suami telah berikan kepada kita. Tetapi jangan lupa ia juga diaplikasikan kepada suami. Suami pun tak boleh lupa apa yang isteri telah korbankan selama ini dalam kehidupan. Sehingga suami juga tidak layak ataupun tidak wajar untuk mengeluarkan kata-kata sedemikian. Contoh mungkin isteri ada buat salah.
Kan, isteri masak tiba-tiba tak sedap. Kemudian apa suami kata? Memanglah selama ni tak ada satu benda sedap pun awak masak. Saya tak tahulah apa benda yang awak pandai masak. Bukankah itu kata-kata yang menyakitkan? Jadi bagi saya hadis ini sebenarnya ia adalah peringatan kepada kedua belah pihak. Tidak kira sama ada suami maupun isteri. Khusus peringatannya lah untuk isteri, tetapi tidak melupakan kepada para suami kerana ada banyak juga hadis yang lain yang Nabi SAW perintahkan kepada para suami agar berlaku baik kepada isteri. So dia begini, kita kalau nak suami buat baik pada kita dan kita juga bila nak isteri berlaku baik dan adil kepada kita, kedua-dua belah pihak perlu berusaha berlumba-lumba dalam kebaikan. Kita sebagai isteri, kita nak buat baik sebanyak-banyaknya kepada suami kita. Kita juga sebagai suami, ingin buat baik sebanyak-banyaknya kepada isteri kita. Bila itu ada dalam sebuah rumah tangga, yang mana masing-masing berusaha nak jadi baik, sebab nak jadi pasangan yang baik, insya-Allah rumah tangga itu akan jadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Okey, wallahu a'lam bissawab. Panjang ya saya cerita pula tentang isteri tu tadi kan, suami isteri kan. Ingatkan sikit saja, panjang jugalah boleh tahan. Okey, tak apa. Yang penting itulah ya pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis kita yang ke-28 itu tadi. Hadisnya ringkas tetapi memiliki pengajaran yang sangat padat, peringatan untuk kita para isteri dan juga peringatan pada para suami. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini menjadi motivasi bagi diri kita kalau kita sebagai seorang isteri, jadi isteri yang lebih baik, isteri yang lebih menjaga tutur katanya, isteri yang lebih menghargai apa yang telah diberikan dan yang sentiasa disumbangkan oleh suami dalam rumah tangga. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.